Saya bagi contoh, tuan-tuan, kita susah nak fikir macam mana orang boleh bagi nyawanya kerana agama. Tapi bila kita tengok kisah Ja'far bin Abi Talib dengan berpuluh-puluh kesantikan, Ikrimah bin Abi Jahal, anak kepada Abu Jahal setelah dia masuk Islam, dalam perang Yarmuk macam mana dia mempertahankan, orang menyebut Yaumul Ikrimah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutila anqalabtum 'ala a'qabikum wa man yanqalib 'ala 'aqibayhi falan yadurra Allah syai'an wa sayajzi Allahu asy-syakirin. Shadaqallahul azim. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis, dihormati yang dikasihi Al-Fadil Tuan Imam Masjid Farid Mazin Bakri Muar, orang-orang Johor, Darul Takzim, warga JDT sekalian, pengurusi Lijatan Kuasa, Tok Bilal, Tok Siak, Divdi Kehormat, pimpinan-pimpinan masyarakat, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Allah telah menjadikan kita ini pada malam ini duduk dalam majlis orang-orang yang baik, insya-Allah. Apa tanda majlis orang yang baik? Iaitu apa yang mana Nabi dan orang-orang baik dulu amalkannya, maka itulah yang diisyaratkan oleh para ulama, itu majlis orang-orang yang baik. Sebab dalam agama ini dia perlu meniru. Dalam agama ada benda yang kena tiru, iaitu seperti mana Quran sebut, aminu kama amanan nas, berimanlah kamu seperti mana imannya manusia-manusia itu. Jadi kita beriman seperti manusia-manusia itu beriman. Siapakah manusia-manusia itu? Ada isyarah-isyarahnya, iaitu orang mukmin. Siapakah orang mukmin itu? Maka sebahagian pentafsir mengatakan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ataupun lebih umum, semua orang yang mana dipersaksikan oleh manusia yang hidup ini, orang itu beriman, maka tirulah dia. Kita ni tuan-tuan tak boleh kenal seorang itu adakah dia ahli syurga ataupun neraka. Nak tuduh orang susah. Tapi agama mengajar kita la tasubbul amwat, tidak boleh kita ni cakap yang bukan-bukan pada si mati. Cuma kita sangka baik, ada tanda mati yang baik yang boleh membuatkan kita menjadi saksi orang tu beriman, ataupun
dengan kehidupan yang kita nampak bertepatan dengan apa yang kita mengaji. Orang tu macam itulah yang Nabi sebut. Orang itu begitulah yang Allah sebut. Itulah orang itu. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahu ilaih. Apabila Allah menyebut ada di kalangan orang mukmin ini, ada orang yang dia membenarkan apa yang Allah sebut. Apa yang Allah janjikan, dia benarkan. Saya bagi contoh, tuan-tuan, kita susah nak fikir macam mana orang boleh bagi nyawanya kerana agama. Tapi bila kita tengok kisah Ja'far bin Abi Talib dengan berpuluh-puluh kesan Ikrimah bin Abi Jahal, anak kepada Abu Jahal setelah dia masuk Islam, dalam tentang Yarmuk macam mana dia mempertahankan, orang menyebut Yaumul Ikrimah. Yarmuk, Yaumul Ikrimah. Yarmuk itu hari Ikrimah. Tak boleh masuk akal kita dengan perjuangan mereka, tapi Allah kata, aku akan tunjuk ada orang macam tu. Ada orang macam tu yang boleh buat. Contoh pergi ke makam, contoh pergi Jordan lah, contoh orang Johor pergi Jordan dan melancong. Boleh pergi ke Medan Mu'tah sebagai contoh. Di situ ada tempat medan pertempuran yang mana tentera Islam dia patah balik, dia lari. Bukan lari lah, ni strategi Khalid Al-Walid suruh patah balik. Sebelum nak patah balik tu mereka pergi sebab Nabi bagi bendera. Nabi dia gunting bendera, Nabi bagi kepada mereka, mereka bawa. Nabi tak pergi waktu itu, yang mana cerita yang masyhur, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha, Zaid bin Haritha. Bagi contoh lah, makam banyak sahabat Nabi, makam dia seluruh dunia ada. Seluruh dunia. Sahabat Nabi ni pelik, tuan-tuan. Kita tengok tu pelik. Pelik sebab Nabi bagi tahu kubur yang paling baik di Baqi'. Baqi' ni belakang Masjid Nabawi, lebih bagus daripada Ma'lah. Orang berebut, kita pun teringin. Dan Nabi benarkan untuk kita berdoa untuk kekal di Madinah Al-Munawwarah. Kita boleh doa untuk kekal. Kalau nak ambil pun kat sini-sinilah, dekat Madinah. Tuan-tuan kalau pergi umrah, tuan-tuan selalu bagi wasiat kat orang rumah. Kalau orang rumah tak ikut, abang kalau mati dekat Mekah ni, tak apalah, Mekah lah. Ke bumi kat Mekah lah. Nah ibu no, aja. Tak apalah suami duduk kat Mekah pun Mekah lah, kubur jauh pun tak apa. Suami meninggal kat Mekah. Kalau Mekah lah, kalau mati kat Makau tu lain lah. Seronok. Tapi sahabat Nabi yang tahu kelebihan Baqi', dalam 120, contohlah, dalam khutbah Hajjatul Wada' Nabi yang terakhir, 100,000, sebahagian kata 120,000 lebih. Sahabat Nabi dengan khutbah Nabi, 120,000 lebih kurang sahabat Nabi 100,000 lebih lah kita kata. Sahabat Nabi ni dia boleh melihat Nabi, duduk bersama dengan Nabi walau lahzatan, dengan satu saat sekalipun. Dia mati dalam keadaan beriman, dia itu sahabat Nabi. Kulluhum udul, mereka ni adil. Setiap mereka adil. Apabila mereka berkata tentang Nabi, mustahil mereka berbohong. Kulluhum udul. Ini akidah kita. Akidah Ahlussunnah, para sahabat Nabi adil. Tabi'in belum tentu. Walaupun ramai tabi'in yang salih. Mereka ni tidak maksum, tetapi nak bohong atas nama Nabi ni, sahabat Nabi mustahil. Mereka tak maksum, mereka ada buat silap, manusia. Tapi untuk bohong sebut guna nama Nabi ni mustahil. Ini kata ulama hadis. Tapi bila mana kita tengok kubur mereka 10,000 ya, sebahagian sahabat, sebahagian ulama menyebut di Baqi'. Lagi ratus ribu tu entah ke mana. Mana pergi? Syam. Sebahagian menyebut China ni, tuan-tuan, hampir setiap daerah ada tapak kaki sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi kita tengok cerita mereka ni pelik. Macam mustahil mereka boleh buat begitu kerana agama. Susah payah kerana agama. Tapi Allah sebut, ada orang yang aku boleh tunjuk di dunia ini membenarkan apa yang aku cakap. Membenarkan apa yang Allah kata. Ada orang. Sama lah macam tuan-tuan, kita takkan susah payah datang kuliah pada malam ni. Kalau lah malam ni contohlah ada rancangan menarik dalam televisyen, tapi kita susah payah datang. Kita buat sembahyang Jumaat, esok sembahyang Jumaat, tuan-tuan sembahyang Jumaat, parking kadang-kadang panas, datang lambat kadang-kadang panas, sini penuh. Parking jauh, datang kaki, kan? Tuan-tuan susah payah tu apa? Baik tuan-tuan duduk rumah, tapi susah payah kerana agama. Orang takkan melancong Saudi, baik melancong dekat New Zealand, Switzerland, betul? Susah payah habis duit banyak-banyak untuk pergi Saudi, untuk pergi Mekah, Madinah.
Duduk dekat Mina beratur panjang-panjang dekat tandas Haji pergi Mekah. Semua orang tahu. Arafah, Madinah nak pergi Mekah, RNR pun tak ada. Kita tahu, tapi tiap tahun pergi Madinah. Orang yang duk komplain tu yang pergi. Tak pergi tuan-tuan kalau bukan kerana agama. Ini maksudnya kita kena tengok orang terdahulu, maka kita tengok agama aja. Mereka ini orang yang telah kita saksikan keimanan mereka dan kita tiru-tiru dia. Jadi malam ni tuan-tuan pun duduk pada malam ni. Semoga Allah rahmati kita, Allah berkati semua orang yang hadir pada malam ni insya-Allah. Jadi pada malam ni saya nak tanya tuan. Tuan-tuan tahu tak malam ni tajuk apa? Yang tu ya. Tuan-tuan tahu tak tajuk apa? Ha? Tuan-tuan datang ya? Oh datang ya, Imarah yang panggil. Mana geng Imarah? Ni geng Imarah. Terima kasihlah. Dia orang ambil saya daripada homestay tadi, bawa ke sini. Tuan-tuan, mereka berkhidmat, bawa penceramah-penceramah, ustaz-ustaz datang ke sini. Maka kita pun tuan-tuan dapat sama-sama untuk kita ni berkongsi. Penceramah ke ustaz ke mana-mana pun seluruh dunia ada. Di Johor pun ramai. Tak payah import orang Penang, tak payah import orang Kedah, orang Johor pun ramai dah. Kan? Orang Johor pun dah sanggah dah punya ramai. Orang Muar, orang Bakri pun dah cukup ramai dah. Import orang Kedah pula, tambah pula Kedah kalah bola dengan JDT, sakit hati tak habis lagi tuan-tuan. Kan? Tapi main lah juga. Dekat seminggu, dekat 2-3 hari dah dekat Johor ni. Dan saya pun rasa pada malam ni terima kasih pihak penganjur yang khidmat bawa datang ke sini. Semoga Allah merahmati, Allah mudahkan urusan mereka seperti mana mereka mudahkan urusan orang-orang yang datang, tetamu-tetamu, duyuf-duyuf yang datang ke Bakri Muar ni. InsyaAllah tuan-tuan, hari ni tajuk dia beri. Tajuk dia bagi kat saya cabaran akhir zaman. Cabaran akhir zaman. Cumanya saya nak tanya sebelum nak habis tu, saya nak tanya dululah tuan-tuan. Kita ni dah akhir zaman ke belum? Dah akhir zaman ke belum? Mana tuan-tuan tahu? Tuan-tuan tahu mana hari ni akhir zaman ke belum? Tengok pada mana? Tengok pada tanda-tanda. Haji jawab laki dan perempuan. Laki lagi ramai daripada perempuan. Saya kita kupas. Statistik Malaysia ni, perempuan ramai ke laki ramai? Betul ke Haji? Malaysia ni tuan-tuan, laki lagi ramai Malaysia. Malaysia laki lagi ramai, ada negara perempuan lagi ramai. Tuan-tuan buka Google statistik Jabatan Perangkaan, laki dengan perempuan, laki lagi ramai. Sebenarnya. Dulu saya pernah guna, dulu cakaplah orang perempuan, orang laki selalu sebut, orang perempuan ramai, laki sikit, jadi laki bagilah kahwin 2 orang laki kan. Dalam banyak-banyak sunnah yang tu, yang sunnah dia ingat. Cek-cek balik, rupanya cek-cek balik, laki lagi ramai pada perempuan. Sikit dia beza. Sikit dia. Tuan-tuan buka Jabatan Perangkaan. Cumanya kita tengok dalam universiti ramai perempuan, mana pergi laki? Laki bukan, dia tak masuk universiti, dia masuk pusat serenti ya. Ingat laki ya. Jadi akhir zaman ataupun tidak dilihat pada alamah. Pada alamah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini ayat Quran, dia bukan hadis. Telah datang kepadamu seorang rasul akhir zaman. Rasul penutup, wa khataman nabiyyin, penutup nabi. Maka nabi ni tuan-tuan, datangnya nabi itu tanda akhir zaman. First kali. Sebab itu bila sahabat Nabi radhiyallahu anhu duduk pada zaman dia, ada merasakan itu dah akhir zaman. Sebab itu sahabat Nabi pernah menceritakan bila melihat seorang lelaki yang agak pelik, maka mereka mengatakan mungkin itu adalah Dajjal. Pernah berlaku. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Ibn Abbas radhiyallahu anhu tidak tidur lena apabila mendengar dentuman yang kuat. Seolah-olah mereka menampak macam meteor datang pada waktu malam, nampak menghujam di kawasan timur. Maka waktu itu dia mengatakan kemungkinan itulah yang dikatakan datangnya dukhan, belah hujung zaman, hujung dunia. Mereka dah rasa risau daripada zaman mereka. Mereka dah rasa takut daripada zaman mereka. Nabi memberitahu tentang Ya'jud wa Ma'jud. Ini tanda-tanda akhir zaman. Tentang Dzulqarnain, kan? Dzulqarnain, cerita Dzulqarnain kita pernah dengar. Marajal bahrain yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dua laut, yang mana dua laut ini dia terpisah. Dan kita pun tahu cerita tentang macam mana di bawahnya ada barzakh.
Barzakh, alam barzakh yang kita faham dinding. Barzakh tu dinding. Dinding macam mana? Seolah-olah satu sangkar yang ditutup oleh Dzulqarnain menutup Ya'juj wa Ma'juj. Dan Nabi bagi isyarat sesungguhnya pada zaman ini lubang yang telah ditebuk oleh Ya'juj wa Ma'juj sudah sebesar ini, Nabi bagi tahu. Bermaksud tanda akhir zaman Ya'juj dan Ma'juj daripada zaman Nabi dah mula tebuk besar ni, sekarang entah besar mana. Tanda akhir zaman dah bermula daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada alamat yang besar, alamatul kubra, dan ada alamatul sughra, ada alamat-alamat yang kecil. Dalam bab hadis akhir zaman, tuan-tuan, kita kena berhati-hati untuk bincang tentang hadis akhir zaman. Ada yang sahih, ada yang mutawatir, ada yang mutawatir maknanya, ada mutawatir sanadnya, ada hadis-hadis yang palsu, ada hadis-hadis yang dhaif. Banyak dalam cerita tentang hadis akhir zaman. Dan hadis akhir zaman, kalau ulama masukkan dalam bab-bab hadis ataupun karang kitab-kitab, menyebut dengan kitabul fitan. Kitabul fitan, kitab fitnah, ataupun kitabul malahim. Al-Imam Ibn Kathir, kitabul fitan wal malahim. Satu ujian yang akan menimpa kita semua. Semua orang kena bersedia. Semua orang kena berhadapan dengan benda yang dinamakan benda yang pasti. Sebab ini Nabi yang cerita, bukan kita yang mereka-reka. Dan tajuk ni tuan-tuan, dia tidak boleh ada takwil yang melampau melebihi batas. Dalam bab tafsir ada bab menceritakan tentang takwil. Kan kita mengaji Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yadullahu fawqa aydihim, arasy Allah, tangan Allah. Istilah-istilah ini ditakwilkan dengan istilah kuasa dan sebagainya. Takwil yang saya katakan bukan masuk bab akidah, bukan ayat-ayat mutasyabihat. Takwil yang kita nak cerita ini takwil hadis akhir zaman. Sebagai contoh, boleh ataupun tak boleh. Orang hari ini bila dia nak takwilkan akhir zaman, contohnya Dajjal. Ada cerita tentang Dajjal rupa paras macam mana. Ada orang kata bila disebut Dajjal ini matanya satu. Digambarkan matanya satu itu, mata sebelah kanan ada isi yang menutup matanya. Contoh, di atasnya tertulis, dainya tertulis kafara, kafir. Sebahagian mengatakan sambung, sebahagian mengatakan selang-selang, kafara. Maka waktu itu kita pun mula tengok, oh Dajjal mata satu, kita pun takwil. Kita kata kemungkinan lah tuan-tuan. Dululah orang pernah takwil Dajjal boleh pergi ke setiap kampung, tak kiralah kampung Parit Zain, Parit Wirajo, Parit ni banyak betul lah. Kan tak kiralah parit mana dia akan pergi. Melainkan dua tempat, Mekah dan Madinatul Munawwarah. Namanya Dajjal. Dia akan masuk. Kita pun cek balik. Dulu orang sebut kemungkinan televisyen itu Dajjal. Dulu orang pernah sebut.